Barisan Nasional kabarnya sudah menghantar beberapa senarai nama untuk menyertai Kabinet dalam Kerajaan Perpaduan, antaranya Datuk Seri Mohamad Hassan, Datuk Seri Azalina, Datuk Seri Johari Ghani sebagai Menteri Keuangan, Datuk Seri Khalid Nordin dan Datuk Muhammad Alimin. So, bagaimana Doktor melihat senarai nama yang dikemukakan ni? Adakah berkredibiliti? Ya, berdasarkan senarai nama yang kita lihat itu, bagi saya tidak ada satu pun yang ada isu atau kes mahkamah. Tetapi persoalannya sama ada nama presiden itu ada atau tidak dalam senarai itu. Tetapi saya yakin sebenarnya kalau kita betul-betul ingin mewujudkan keyakinan seperti yang Dr. Razak sebutkan sebentar tadi, yang kita kena bergerak daripada pembentukan kabinet ini sehinggalah tamat penggal pentadbiran kerajaan perpaduan ini. Dan saya yakin kalau itulah yang dijunjung dan diangkat oleh Perdana Menteri, maka persepsi negatif ataupun apa saja yang berkisar tentang imej kerajaan itu akan terhapus dan terhakis dengan sendirinya. Sebab itulah kalau dalam pembentukan kerajaan, kita perlu ingat bahawa segmen masyarakat politik mana yang kita angkat untuk menjadi ahli kabinet dan bekerjasama. Kita yakin sebenarnya kebijaksanaan Si Paduka Baginda Yang Tuan Agong itu dalam meleraikan krisis politik itu merupakan satu formula yang baik kepada negara kita. Tetapi bagaimana untuk kita pastikan bahawa menteri-menteri yang dilantik selepas ini berdasarkan nama-nama yang disebutkan itu mampu untuk deliver ataupun memberi hikmat ataupun menyampaikan hikmat mereka dengan penuh terbaik. Kerana kita tidak mahu lagi menteri-menteri yang hanya sekadar menjadi satu platform kepada mereka untuk mereka boleh kekayaan, untuk mereka hanya sekadar menjawab soalan media ataupun wartawan sekadar mungkin, membudak-budakkan wartawan ataupun rakyat dengan jawapan-jawapan yang bagi saya tidak masuk akal, yang bagi saya tidak boleh diterima oleh rakyat Malaysia. Inilah sebenarnya kematangan politik menteri yang perlu kita ada, dan mereka juga bebas daripada segala dakwaan itu untuk mengurangkan beban mereka sebagai menteri di peringkat persekutuan. Dan saya lihat yang paling penting iaitu bagaimana untuk kita memastikan bahawa suara rakyat itu sampai kepada Perdana Menteri selepas ini. Jangan kita lihat apabila kita sudah ada kuasa, kita sudah ada jawatan sebagai menteri ataupun Perdana Menteri, kita lupa tentang suara rakyat yang telah memperjuangkan kehidupan kita dari tahun 1998 hinggalah hari ini. Dan saya yakin sebelum ini suara-suara rakyat itu diberi perhatian. Tetapi apabila bukan sosok utama perjuangan reformasi itu menjadi Perdana Menteri, maka suara rakyat itu akhirnya diketepikan. Jadi inilah sebenarnya masa yang sesuai, terbaik kepada Perdana Menteri untuk memastikan bahawa setiap suara rakyat itu didengari, dilaksanakan, dan apabila sesuai kepada polisi ataupun dasar-dasar yang baik kepada negara, maka sebagai seorang Perdana Menteri kena berjiwa besar, terbuka untuk menerima setiap pandangan. Dan yang penting, kurangkan masa mesyuarat sebagai menteri. Kerana kita lihat hari ini dan sebelum ini, kita berpandangan bahawa menteri hanya aktif bermesyuarat, tetapi apabila menjelang pilihan raya baru nampak muka turun di kawasan-kawasan kampung, di kawasan mereka untuk bertanding. Itu tidak boleh sebagai seorang menteri, sebagai seorang ahli politik, kerana mereka kena bekerja 24 jam untuk rakyat. Kalau itulah calon-calon yang diketengahkan oleh Perdana Menteri, saya yakin sebuah kabinet yang baik, kerana masih terlalu awal lagi untuk kita bagi penarafan ataupun bagi markah kepada kabinet ini, kerana sekarang hanya ada seorang Perdana Menteri. KPI itu jangan hanya sekadar KPI untuk wayangan politik semata-mata, kerana rakyat boleh mencari setiap maklumat itu setiap daripada pelusuk internet ataupun buku ataupun apa saja yang boleh dicapai oleh mereka. Inilah rakyat sekarang sebagai raja, rakyat menentukan sejauh mana kerajaan itu mampu untuk berterusan ataupun akhir jatuhkan dalam pilihan raya.